Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak sentiasa peka dengan kepentingan dan kebajikan rakyat pelbagai agama di negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin berkata, kerajaan negeri menerusi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR sentiasa menjaga kebajikan semua institusi keagamaan di negeri ini dengan menyalurkan peruntukan bagi tujuan membina atau membaik pulih rumah-rumah ibadat sedia ada. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu menambah, sebagai negeri contoh, Sarawak terus berjaya mengekalkan keharmonian agama dan perpaduan kaum dalam pelbagai agama. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan 500 beg beras kepada golongan B40 yang memerlukan, termasuk 100 penerima pesakit buah pinggang di Pertubuhan Penganut Agama Bodhisattva Miri pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee menambah, keharmonian antara masyarakat perlu dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Betong amat bermakna kepada semua masyarakat Islam di bahagian Betong, khususnya di daerah Debak. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Raziz Hitam, penganjuran program itu juga dapat melahirkan kari dan karya untuk mewakili bahagian Betong bertanding di peringkat negeri nanti. Beliau berkata demikian semasa perbincangan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Betong tahun 2022 di Debak pada Isnin. Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Betong bertemakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran akan berlangsung pada 8 sehingga 9 September 2022 bertempat di Dewan Milenia, Debak. Di Limbang pula, golongan belia perlu mempelbagaikan kemahiran diri dalam menghadapi cabaran masa depan. Timbalan Menteri Pengangkutan Luar Bandar Malaysia Datuk Hasbi Habibullah berkata, belia yang memiliki kemahiran dan kepakaran dapat melihat realiti kehidupan masa kini. Menurutnya, mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan dapat membolehkan mereka menjadi pemimpin yang berkualiti. Beliau berkata demikian semasa majlis penangguhan Karnival Sukan Sebekas Kasus 2022 di Stadium Tertutup Limbang baru-baru ini. Sebanyak 26 unit sebekas cawangan Dun Batu Danau menyertai sukan kasus kali ini yang melibatkan 4 acara sukan iaitu futsal, badminton, bola jaring dan sepak takraw. Dalam majlis itu, Datuk Hasbi turut menyampaikan check out rich grant sebanyak RM30,000 kepada penganjur pesta Medamit dan RM36,000 sebekas cawangan Batu Danau bagi penganjuran sukan kasus ini. Dalam program berasingan, beliau telah menyerahkan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Kampung Pandam. Datuk Hasbi menyampaikan bantuan kewangan serta bantuan bakul makanan kepada pasangan suami isteri di pekarangan Masjid Al-Kunia Kampung Pandam baru-baru ini. Kebakaran yang berlaku pada 20 Julai lalu telah menyebabkan kediaman pasangan Muhammad Alias 75 tahun dan isterinya Timbang Abdullah 67 tahun musnah dijirat api. Kejadian tersebut juga menyebabkan kedua-dua warga emas itu tinggal sehelai sepinggan. Di Baut pula, Yayasan John Ginep telah berjaya membantu hampir 300 orang pelajar untuk menyambung pengajian ke pelbagai institusi pengajian tinggi awam IPTA di seluruh negara dengan pemberian bantuan kewangan sejak penubuhannya pada Disember 2014. Melihat dengan kejayaan tersebut, ia telah menarik perhatian 5 organisasi swasta tempatan untuk tampil memberi sumbangan derma kepada yayasan tersebut dalam usaha meneruskan bantuan kepada golongan pelajar yang tidak berkemampuan dari segi kewangan setelah mendapat tawaran pengajian di IPTA pada permulaan semester. Antara penyumbang adalah Parkway Furniture Sdn Bhd sebanyak RM20,000, Supersafe Kuching Sdn Bhd RM10,000, Pekan Emas Enterprise RM2,000 dan Kok Se Leong RM3,000. Penyerahan cek sumbangan itu telah disampaikan kepada Timbalan Setiausaha Majlis Daerah Baut selaku Ahli Standing Komiti Yayasan John Ginep, William Ding, semasa berlangsungnya Majlis Perasmian Pub Street Lobu Baut yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak Datuk Henry Harry Ginep pada Sabtu. Semasa berucap, Datuk Henry yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru merakamkan penghargaan kepada penyumbang terbabit di atas inisiatif tersebut yang ingin berkongsi memajukan masa depan anak-anak tempatan. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM10 juta bagi membina gereja baru daerah Sebauh melalui unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. Kos pembinaan gereja tersebut merangkumi kemudahan lain seperti kediaman padri, dewan, pejabat, bilik mesyuarat dan bilik kelas. Pembinaan gereja itu dijangka siap pada tahun 2025. Cek fasa pertama telah diserahkan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom. Apabila siap kelak, gereja berkenaan akan mampu menampung 1,000 orang dalam satu masa.
Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.